أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik hidayah rahmat daripada Allah. Kita bersama-sama pada malam ini dan kita seterusnya dapat kita meneruskan pengajian ataupun muzakarah kita bersama kitab Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan kita dapat menyambung perbincangan kita ini dan sama-sama kita manfaatkan setiap pertemuan kita dalam membincangkan amal ibadah kita ataupun apa yang dibincangkan dalam kitab ini untuk mengukuhkan iman dan amal kita sebagai bekalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk topik yang seterusnya, iaitu solat Jumaat, surat 206. Baik, solat Jumaat. Solat Jumaat adalah fardu ain atas setiap orang Islam yang berakal, balik dan merdeka. Di solat Jumaat ni hukum wajib secara ain kepada setiap orang lelaki yang akil, balik dan merdeka. Tuntutannya secara fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi selama mana namanya dia itu lelaki, balik, berakal dan merdeka, maka wajib ke atasnya melaksanakan solat Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam Quran disebut solat dipanggil surah Al-Jumu'ah. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila diserukan azan ataupun bang untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Itu dia punya ni dalil yang disebut tentang wajibnya sembahyang Jumaat. Dan sembahyang Jumaat ni ataupun solat ataupun Jumaat ni disebut sekali. Satu-satunya surah yang disebut Jumaat, surah yang ada pada surah ni lah, surah Al-Jumu'ah. Dia tak disebut pada surah yang lain. Yang besar fadilat Jumaat tu sampai dinamakan satu surah, namanya surah Al-Jumu'ah. Syarat sah solat Jumaat adalah apa mana?
Bebas kipas. Syarat sah solat Jumaat adalah didirikan dalam waktu solat zuhur. Jadi syarat sahnya didirikan pada waktu solat zuhur. Berdasarkan riwayat yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina nuzulu asy-syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat Jumaat pada ketika gelincir matahari. Jadi gelincir matahari ni maknanya waktu zuhur lah, waktu zuhur. Itu syarat sah. Jadi ibaratnya kalau solat Jumaat tu, sebab solat Jumaat tu maknanya solat zuhur lah, diganti pada solat zuhur. Sebab tu kalau perempuan, walaupun dia tak wajib sembahyang Jumaat, tapi bila mana dia pergi sembahyang Jumaat, maka tergugurlah solat zuhurnya. Kerana solat Jumaat itu dikira solat zuhur. Bagi kita pula orang yang musafir, kalau anda kata dia tak sembahyang Jumaat, maka ketika itu ialah solat zuhurnya. Hadis Nabi SAW menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat seperti mana kamu mengetahui cara aku solat. Cara aku solat ni iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya memanglah kita tak tengok Nabi dah, tak tengok Nabi sembahyang. Tapi sahabat-sahabat tabi'in ataupun atba'ut tabi'in, orang salafus saleh, ulama-ulama, maka itulah sampai kepada kita tahu selok-belok sembahyang. Bukan sembahyang waktu saja, apa saja sembahyang lah, termasuk sembahyang sunat, sembahyang Jumaat, sembahyang jenazah, Jadi maknanya bukan direka-reka. Benda yang sudah ditunjuk contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengambil contoh, mengambil pedoman apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Sebab amal ibadat ni tak boleh kita reka-reka, tak boleh. Walaupun kita rajin macam mana sekalipun, walaupun kita malas setakat mana sekalipun, sembahyang itulah dia wajib dibuat, wajib ditunaikan. Kalau solat zuhur tu 4 lah jawapannya. Kalau maghrib tu 3 lah jawapannya. Sampai bila-bila, walaupun rasa macam 3 penuh semangat ni, boleh dapat lah sekali ni, kena tetap 3 juga, walaupun semangat macam mana. Disyaratkan, yang syarat pertama tadi waktu zuhur. Ini sebenarnya kita ni dari segi pelaksanaan kita buat dah. Bukan masing kita orang lelaki ni buat dah, cuma kita refresh balik tentang, kita ingat balik tentang sembahyang lah. Disyaratkan mendirikan solat Jumaat berdekatan kawasan pemukiman orang ramai. Pemukiman yang ramai, walaupun di tanah yang lapang, dilaksanakan di kawasan pemukiman yang ramai. Di satu tempat lah, di tempat itu, ataupun di tempat itu merujuk pada masjid, tempat yang sudah diadakan tu. Ini kerana solat Jumaat tidak dilakukan ketika zaman Nabi dan zaman sekalian khalifah mereka pada tempat yang tetap, iaitu al-iqamah, tempat yang sudah diadakan. Ini bukan, kalau kita baca berhenti kat situ, bukan zaman Nabi tak ada sembahyang Jumaat. Zaman Nabi ada sembahyang Jumaat. Dan zaman Khulafa ar-Rasyidin, khalifah-khalifah pun ada sembahyang Jumaat. Cuma mereka ni
dirikan pada tempat yang sudah ditetapkan. Kan? Ditetapkan. Jadi menjadi kelaziman kepada kita semayang itu dilaksanakan dalam satu qaryah tu, satu tempat. Tak boleh orang buat di sana sini, tak boleh. Kalau macam kita di taman pemukiman kita ni, kawasan kita ni, kalau Batu Lapan, maknanya tak boleh kita buat di surau, tak boleh buat di, tak boleh. Sebab namanya dah ada dah wakil kita, Masjid Batu Lapan dah. Jadi Masjid Batu Lapan tu lah, walaupun semayang di sana sini boleh buat. Surau Kubur boleh, surau Barakah boleh, surau Kota Guru boleh buat. Tapi semayang Jumaat satu tempat saja, sebab mewakili mukim tu, pemukiman itu. Disyaratkan tidak ada solat Jumaat yang telah didirikan di kawasan pemukiman tersebut. Juga tidak ada dua solat Jumaat yang dilakukan serentak dalam kawasan pemukiman yang sama. Diingatkan di sini, maknanya semayang Jumaat tu tak boleh buat dua kali semayang Jumaat, tak boleh. Dia cuma satu semayang Jumaat saja. Ini kerana tidak ada pada zaman Nabi dan para khalifah, melainkan hanya satu solat Jumaat diadakan satu kawasan pemukiman. Itu dia. Ini pun lazim lah. Tak lama ni kawasan kita ni orang buat satu kawasan ni 2-3 Jumaat. Dah, tak pernah dengar lagi lah. Disyaratkan solat Jumaat secara berjemaah. Disyaratkan solat Jumaat secara berjemaah. Sebab tu bila kita niat tu, niat semayang Zuhur, semayang Jumaat ni, oleh kerana wajib dia berjemaah, maka kita kena jangan tertinggal pasal jemaah. Maknanya sahaja aku semayang Jumaat mengikut imam tu, jangan tinggal. Sebab dia dah jadi syarat di situ, kerana semayang Jumaat tak boleh buat secara seorang-seorang, mesti buat secara berjemaah. Kerana solat Jumaat hanya didirikan secara berjemaah. Kemudian syarat yang seterusnya, disyaratkan bilangan jemaah untuk mendirikan solat Jumaat seramai 40 orang ataupun lebih. Ini berdasarkan riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi. Innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajulan. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam solat Jumaat di Madinah dan bilangan mereka itu adalah 40 orang. Yang ini yang diambil oleh pendapat mazhab kita lah. Bahkan di sana dalam kaedah bila berlaku pandemik ataupun berlaku PKP dan sebagainya, jadi di sana ada keputusan tentang berapa jumlah yang diharuskan untuk melayakkan solat Jumaat. Itu dalam ketika berlakunya PKP. Jadi mungkin ada tidak boleh kita nafikanlah, sebab perkara itu sudah diputuskan berapa bilangan yang diharuskan untuk melayakkan semayang Jumaat, walaupun tak cukup 40 orang. Tapi ketika waktu yang normal macam sekarang ni, balik kepada asal lah, 40 jemaah, 40 orang. Waktu masa PKP baru ni, ada setengah negeri ada yang 20 orang dah. Ada setengah tempat mungkin bila ada imam kemudian beberapa orang lagi, jemaah tertentu saja. Itu dia. Sebab
dia ambil kira tentang maslahah ketika itu. Tapi sembahyang Jumaat tak didirikan juga. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini juga diambil dalil untuk menyatakan apa yang kita buat ni ikut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat lagi tuan-tuan? Dia syaratkan juga untuk dimulakan dengan dua khutbah. Dua khutbah. Kalau semayang raya, kita semayang dulu, kan? Kalau semayang Jumaat ni, kita khutbah dulu. Khutbah dahulu, barulah semayang. Yang tu pun kena ikut pattern yang sudah diajar. Tak boleh kita kata kita ikut kita sukalah. Tak boleh. Ikut juga apa yang kalau Nabi ajar begitu, itulah dia. Maknanya kalau semayang Jumaat ni khutbah dulu, maka zaman sekarang pun khutbah juga dulu, barulah semayang. Imam Bukhari dan Imam Muslim merekodkan riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbataini yajlisu bainahuma. Ada dalil Rasulullah berkhutbah pada hari Jumaat 2 kali khutbah. Baginda duduk di antara kedua-dua khutbah itu. Duduk. Antara dua khutbah tu duduk. Khutbah pertama, khutbah kedua. Terdapat 5 rukun khutbah Jumaat. Ini disentuh pula tentang hukum khutbah tu. Pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Muslim merekodkan kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumu'ah yahmadullah wa yusni alaihi. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat adalah dengan memuji Allah dan menyebut kebaikan atasnya. Jadi orang yang berkhutbah, dia kena ambil cakna lah, dan dia kena tahu yang ni. Kalau zaman sekarang ni mudah je, kita baca je teks khutbah dah. Ni kalau ada hak yang imam atau imam hak yang memang biasa ni, memang syarat khutbah ni hafal dia lah. Pegang tongkat, dia tahu topik nak cakap apa, cuma jaga saja rukun khutbah ni. Ada kan? Puji Allah ada, selawat pada Nabi ada, ingatkan takwa ada, baca ayat Quran ada, kemudian baca doa. Kan? Jadi hak panjang berjeli-jeli ni pasal kita karang. Pasal kita karang dah. Pasal di karang-karang tadi kemudian campur dengan ini, campur dengan pesanan ini. Jadi itu yang dipanjang lebar tu. Kan? Tapi kalau nak ikut mudahnya, kalau orang tu memang dia berkhutbah, bukan yang baca khutbah. Kan? Macam kita, macam saya ni, nak berkhutbah kadang-kadang dia tak mari juga. Terpaksa dah teks khutbah. Takut kita tersasar ke lain. Jadi baca khutbah, kalau kita berkhutbah, dia lain baca khutbah. Kalau kita berkhutbah, maksudnya kita berdiri di atas mimbar tu, puji sikit pada Allah. Alhamdulillah, saya pesan pada diri saya dan kepada jemaah sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah. Ambil ayat Quran satu, kemudian selawat pada Nabi, kemudian pesan bela-bela gini. Lepas tu cukup agaknya baca hadis sikit, lepas tu baca khutbah kedua pula. Kan? Simple je sebenarnya. Dah. Tapi main kalau tak biasa baca khutbah ni kadang-kadang ketar juga. Kan? Kalau tambah pegang dekat, jatuh berping gitu dekat. Kan? Sebab mata orang tengok kita belaka. Kan? Sekarang ni orang dah biasa, tak apa. Jadi puji pada Allah itu kena ada. Yang kedua, salawat pada Nabi. Salawat pada Nabi kerana khutbah merupakan satu ibadat yang perlu menyebut Allah. Maka dia juga perlu menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hal ini dikiaskan dalam ibadat azan dan solat. Juga kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka zikra, kami meninggikan bagimu sebutan namamu dengan memuliakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Itu dia. Jadi tak tinggal kita ni selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi hari Jumaat ni digalakkan kita membanyakkan selawat pada Nabi. Kemudian gesaan pula oleh para khatib. Khatib pun ingatkan lagi supaya banyakkan selawat pada Nabi. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, berpesan supaya takut pada Allah. Ittaqullah. Ittaqullah. Hal ini kerana mengikut perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, seperti mana hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Kalau tengok pada nota syarah tu, nota syarah, daripada Al-Munzir bin Jari meriwayatkan daripada bapanya, dia berkata, aku duduk bersama Nabi SAW. Dalam sekumpulan orang yang memakai kain yang diselimutkan kepada mereka datang menegur baginda. Kemudian baginda menunaikan salat zuhur dan menaiki mimbar kecil lantang memuji Allah. Kemudian berkata, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat ini dalam kitabnya, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Ataupun yang biasa kita dengar dalam khutbah Jumaat tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kita biasa dengar lah. Biasanya kalau kita dengar, kalau kita tak balik lah. Tapi kadang-kadang khutbah tengah Jumaat, khutbah hari Jumaat pula tu tengah hari, biasa kita ni kalah, kan? Kalah pula. Kalau khutbah pula secara mendata lagi lah cepat ke situ lah. Cepat kalah lah. Makin tunduk, makin kosong, akhirnya tercium lah lantai sampai tak perasan daripada awal tu sampai sudah, kan? Zaman sekarang pula cabaran lain pula, dia main ke handset, kan? Dia kata takut, dia takut terlalai dia, kita guna handset lah. Guna handset, main handset, punya lawa juga tu, lawa. Jadi yang tu keadaannya, kok mana cerita pun kita kena dengar apa yang disebut oleh Tok Khatib. Akhirnya Tok Khatib tu dia syok sendiri, kan? Syok sendiri ke atas. Dalam khutbah tinggi-tinggi duduk, mimbar tinggi, duduk ke atas. Kita lengok pun tak terlengok ke atas, Dan kata lainnya, kita dengar apa yang disebutnya. Baik. Okey. Yang keempat, membaca ayat Quran yang boleh difahami. Imam Muslim tu maksud Imam Muslim lah. Imam Muslim. Jangan kita tersilap lah. Muslim bukan orang Islam. Muslim tu maksudnya Imam Muslim. Imam Muslim merekodkan riwayat daripada Ummu Hisham binti Harisah radhiyallahu anhu, katanya, ma akhaztu qaf wal Qur'anil Majid
illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla yaumi jumu'atin 'alal mimbar iza khataban nas. Tidaklah aku mengambil atau menghafal mempelajari surah Qaf melainkan daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah itu setiap hari Jumaat di atas mimbar bila baginda berkhutbah di hadapan manusia. Jadi antaranya surah yang dinyatakan oleh Rasulullah ialah surah Qaf. Antaranya lah, bukan surah Qaf saja. Maksudnya itu antara pesanan Nabi ketika hari Jumaat. Ada surah yang lain ataupun ada ayat yang lain. Jadi yang pentingnya ialah dibacakan ayat Quran itu untuk diberi peringatan. Itu dia. Kalau tengok pada nota ni sebut kami telah berkongsi satu dapur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun ataupun setahun setengah, dan tidaklah aku mengambil, menghafal ataupun mempelajari dan mempelajari surah Qaf melainkan daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah itu setiap hari Jumaat di atas mimbar bila baginda berkhutbah dengan manusia. Jadi ini penjelasan atas hadis yang kita baca tadi. Baik, yang kelima. Yang kelima, berdoa memohon keampunan untuk sekalian mukminin dalam khutbah yang kedua. Kerana dinukil secara bersambungan dengan oleh khalaf dan salaf. Sama ada salaf ke ataupun khalaf ke. Salaf ni maksudnya orang yang terdahulu ataupun yang terkemudian. Maka itu yang disebutnya adanya doa keampunan untuk orang Islam ni ataupun sama orang Islam. Kita berdoa. Yang jadi 5 perkara ni ada dalam khutbah sebagai rukun kepada 2 khutbah hari Jumaat. Sebenarnya tak syarat pun kita berkhutbah, kita berdoa untuk raja ke apa. Syarat semua dia punya doa tu umum lah kan. Jadi tak membatalkan. Contohnya tiba-tiba hari tu tak terbaca doa selamatkan sultan contohnya, dia tak batal pun kan. Dia tak khusus. Asalkan kita ada berdoa untuk orang Muslim, maknanya itulah dia punya rukun syaratnya. Cuma kita ni adab kita dengan pemerintah agama kan. Sebab sultan ni ialah ketua agama. Ketua agama kita, ketua agama lah. Setiap negeri ada ketua agama kan. Ketua agama tu sultan lah, raja lah. Jadi sebagai permohonan kita minta dilanjutkan umur, diberkatkan kehidupan dia dan sebagainya. Jadi itu adab kita lah. Disyaratkan supaya menyebut rukun khutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab dalam kedua-dua khutbah. Ini mengikut perbuatan salah dan khalaf. Sama ada ulama salah ke, ulama khalaf ke, ataupun para alim ulama kita, ataupun apa yang sudah dicontohkan daripada golongan golongan salafus soleh. Jadi itulah dia. Dalam bahasa Arab, ini alhamdulillah tu bahasa Arab. Bukan kena semua dalam bahasa Arab. Dia punya rukun khutbah tu. Maknanya alhamdulillah tu dalam bahasa Arab, ittaqullah tu dalam bahasa Arab, walaupun kita terjemah bahasa Melayu dah. Macam alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Melayu pula. Tapi hak awal tu kan. Macam ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah.
selawat kita tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pakai selawat kan? Itu dia. Baca doa begitu juga lah. Ayat Quran memang pasti dah bahasa Arab dah. Itu dia. Doa pun begitu juga. Doa dalam bahasa Arab, nak terjemah bahasa Melayu pun lepas tu. Okey, kemudian disyaratkan kedua khutbah itu disampaikan dalam waktu zuhur, mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua syarat-syarat ni pelaksanaan solat Jumaat, supaya membetuli apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya kalau kita khutbah masa solat zuhur tu, kan? Yalah, memanglah solat zuhur dah, sebab bila masuk waktu zuhur, barulah kita dirikan khutbah, barulah kita semayang. Maknanya pendek katanya tak boleh kita baca khutbah awal dulu. Nak jimatkan semayang zuhur ni, kerana zaman sekarang ni kita kata orang nak masuk kerja dah itu dan sebagainya, jadi kita khutbah awal dululah, 12.30 ke tak boleh. Masuk zuhur, baca khutbah, lepas tu baru sembahyang Jumaat. Maknanya khutbah Jumaat tu jangan meleret-leret dah. Macam PKP baru ni, lagilah kita dengar kan. Kalau baca khutbah masa PKP baru ni cepat betul dah, kejap je. Sebab dia tak boleh duduk lama-lama, tak boleh duduk ramai-ramai, dia tak boleh berkumpul begitu tempohnya lama. Dia pun baca apa penting-penting saja, kan? Itu ada hikmahnya juga. Itu dia. Syarat yang seterusnya, berdiri semasa dua khutbah. Kena berdiri. Khutbah tu kena berdiri, dua-dua tu khutbah berdiri. Antara dua tu baru duduk. Imam Muslim merekodkan riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman summa yajlisu summa yaqumu fayakhtubu qa'iman faman nabba'aka anhu kana yakhutubu jalisan faqad kazzaba. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berkhutbah sambil berdiri, lalu duduk, kemudian baginda bangun berkhutbah lagi sambil berdiri. Orang yang memberitahukan kamu bahawa Rasulullah pernah berkhutbah dalam keadaan duduk, sesungguhnya dia telah berdosa. Jadi tidak ada di sana riwayat yang mengatakan bahawa baginda itu duduk. Yang ada ialah baginda berdiri. Dalam khutbah tu baginda berdiri, antara duanya ialah baginda duduk. Itu dia. Sunat bagi makmum diam ketika khutbah. Bahkan mereka dituntut supaya mendengar khutbah. Sunat di sini tuan-tuan, jangan faham sunat macam buat tak apa, tak buat tak buat. Buat, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak dosa, bukan begitu. Masuk di sini kita kena beri perhatian ketiga khutbah tu, kan? Sebab kalau kita bercakap, sebab tu Tok Khatib kan, bukan Tok Khatib, Tok Bilal kan, masa sebelum Tok Imam naik khutbah tu, dia berdiri, dia cakap kepada makmum, dia kata, iza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsik wal imamu yakhutubu faqad laghawt, dia kata, kan? Iza qulta, sekiranya kamu, iza qulta li sahibika, kalau kamu bercakap, kamu berkata kepada kawan kamu, amsik,
diam. Wal imamu yakhtubu, ketika itu imam yakhtubu, berkhutbah. Faqad laghauta, itu pun kamu lawa. Kalau kita kata kepada kawan kita diam, cakap diam pun pakak lawa, maknanya kalau dia bersembang lagi lawa. Kan? Lawa di sini bukan dia boleh menyebabkan semayang dia tak sah, tapi dia sudah buat perbuatan yang sia-sia, dan perbuatan tu yang tak patut sebenarnya. Sebab tu kita tengok macam masa orang khutbah, disiplin yang bagus sekali, orang tak cakap, betul tak? Cuba ceramah yang umum-umum ni ceramah ni orang tak berani bercakap, tak berani juga kan. Tapi kalau nak bercakap, nak sembang, nak bertanya, tak ada masalah. Tapi masa khutbah tu orang diam saja, dia dengar kan. Takut tadilah, takut laghauta tadi. Kan? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah supaya kamu beroleh rahmat. Itu dia. Tapi satu kesalahan, kalau duduk dalam masjid tu tuan-tuan, okey lagi. Yang paling malam yang duduk di anjung-anjung masjid, ataupun yang duduk di beranda, ataupun yang duduk di bawah kaki lima masjid, kan? Adalah kita ni tak senasib orang yang duduk dalam, kan? Dengan tidak berkipahnya, tidak ada ekornya, sebagainya, kita perlu lambat sekali. Kita sembang pula tu. Berapa kali kerugian, kan? Paling malam tuan-tuan, kita ni dah sampai awal, sengaja tidur di luar, tidur pula dah. Sengaja kita tak masuk dalam, kan rugi, kan? Maknanya kalau kita memang kata kita memang di kalangan orang yang datang awal, sepatutnya duduk dalam, duduk luar. Patut duduk dalam, patutnya begitu. Sebab fadilatnya makin jauh, makin kurang fadilatnya, kan? Sembahyang Jumaat tu je lah, sekali sembahyang Jumaat. Maknanya sembahyang Jumaat tu lah nak kejar fadilat besar-besarnya, dah. Kecuali orang tu memang bekerja-kerja. Kalau saya lah, kan? Tak saya pun, kalau orang sekarang kalau hari Jumaat ni masih kerja lagi dah. Pukul 12 baru keluar. Kalau daripada bypass tu, ya Allah, kalau kita keluar tu, padahal nak pergi ke Bukit Rangin je, saya daripada Alu Akbar tu keluar ke bypass tu, daripada Semambu tu dah jam lah, kan? Sampai ke nak balik sini kadang-kadang dang ke tak dangnya. Turun ke Bukit Rangin, kadang-kadang rapat dengan 12-50 kadang-kadang. Bekerja-kerja. Sekarang kalau orang tak ambil berat ingat tentang sembahyang Jumaat, dia berat terbebuk dulu, dia pergi singgah makan dulu. Dan kalau dia singgah makan dulu, ibarat katanya, dia tengok jam 1.20 dia kata dia pergi makan dulu. Orang tengah sembahyang, dia masih makan lagi. Satu kesilapan juga, kan? Kalau paling malam tuan-tuan, sama naik, orang azan sama naik, dia masuk kedai makan. Lagi tak betul caranya, kan? Itu. Jadi yang ni tuan-tuan kena ada pendedahan lagi, kena ada peringatan lagi. Ya? Baik. Ahli tafsir menyebutkan dalam karya tafsir mereka bahawa ayat ini diturunkan ketika khutbah Jumaat. Disyaratkan pada kedua-dua khutbah itu mualat berturutan. Khatib menyampaikan, saya habiskan sikit lagi. Khatib menyampaikan khutbah tersebut mestilah suci daripada hadas dan najis serta menutup aurat berdasarkan ittiba' mengikut Nabi SAW. Juga dikiaskan hukumnya dengan solat. Jadi kena mualat, tak boleh dia berhenti. Dua khutbah tu walaupun dia duduk, tapi dia kena mualat. Mualat tu berterusan, tak boleh dia berhenti. Okey, lihat lalu Jumaat tunggu, saya nak minum air dulu ke apa. Tak boleh, dia kena terus. Okey. Sunat bagi imam untuk baca
surah Jumaat dan surah Al-A'la. Selepas baca Fatihah pada rakaat pertama dan sunat baca Al-Munafiqun ataupun surah Al-Ghasyiyah selepas membaca Fatihah rakaat yang kedua. Ini semua menyentuh tentang panggil saranan untuk hari Jumaat tu. Kita baca surah yang surah rakaat pertama baca surah Jumaat, rakaat kedua baca Al-Munafiqun. Ini orang yang hafal lah. Ataupun baca surah Al-A'la rakaat yang pertama, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Kana yaqra'u fi salatil Jum'ah suratal Jum'ah wal Munafiqin. Kana Rasulullah yaqra'u fi 'idaini wa fi Jum'ah sabbihisma rabbikal a'la hal ataka hadisul ghasyiyah. Bukan sembahyang Jumaat saja, termasuk juga solat hari raya, kan? Jadi insya-Allah ini yang disebut dalam kitab yang kita baca ni, nak cerita kepada kita semua yang kita laksanakan sekarang ni semua ada dasar ataupun ada sumbernya. Kalau tengok pada nota syarah tuan-tuan tentang pelaksanaan kita pada hari Jumaat ni, dia kata sesungguhnya Nabi SAW membaca surah As-Sajdah. Kita sebut surah Sajadah dah. Sebenarnya sebutan yang betul surah As-Sajdah. Kita sebut surah As-Sajdah, tapi sebenarnya surah yang sebenarnya sebutnya surah As-Sajdah. Dan surah Al-Insan dalam solat subuh hari Jumaat. Pagi Jumaat tu ikut sunnah Nabi-nya kita baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dalam solat subuh tu. Dan hari Jumaat semasa solat Jumaat tu pula kita baca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun ketika solat Jumaat. Jadi insya-Allah kita ambil intipati sedikit tuan-tuan 4 surah ni dalam pertemuan kita akan datang untuk melihat sejauh mana hebatnya Nabi suruh kita baca 4 surah ni setiap kali hari Jumaat, sama ada pagi Jumaat ataupun ketika solat Jumaat. InsyaAllah kita akan sentuh sedikit 4 surah ni, kita sentuh intipati dia untuk menggambarkan macam mana kehebatan 4 surah ni sehingga ditekankan untuk dibaca pada setiap hari Jumaat. Sekali itu tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah, kelemahan datang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.